Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita dalam video yang kedua bersama saya Cikgu Hadani dari SMK Datuk Bendahara CM Yusof. Okey, hari ini kita akan sambung kita punya standard pembelajaran yang dua terakhir iaitu 4.1.3 mengkaji, mentafsir dan membuat pengiraan yang melibatkan pelbagai cukai, 4.1.4 menyelesaikan masalah yang melibatkan percukaian. Okey, 4.1.3 iaitu mengkaji, mentafsir dan membuat pengiraan melibatkan pelbagai cukai. Okey, langkah-langkahnya adalah kita mesti hitung pendapatan bercukai. Okey, apa itu pendapatan bercukai? Pendapatan bercukai adalah jumlah pendapatan tahunan tolak dengan pengecualian cukai, tolak dengan pelepasan cukai. Okey, jumlah pendapatan tahunan termasuk segala bentuk upah, gaji, bonus, dividen, faedah, sewa, royalti, premium dan sebagainya. Okey, pengecualian cukai pula adalah perbelanjaan peribadi seperti hadiah, derma, sumbangan kepada kerajaan atau organisasi yang diluluskan kerajaan. Okey, perbelanjaan tersebut boleh dikecualikan cukai tetapi tertakluk kepada had yang ditetapkan kerajaan. Pelepasan cukai pula adalah perbelanjaan bagi kepentingan persendirian ataupun ahli keluarga yang tidak dikenakan cukai pendapatan. Contohnya adalah KWSP, insurans, rawatan perubatan dan sebagainya. Jenis pelepasan cukai juga bergantung kepada dasar yang telah ditetapkan kerajaan. Okey, setelah kita punya pendapatan bercukai, kita akan hitung cukai pendapatan. Okey, kemudian kita dapat hitung cukai pendapatan, kita akan tolak rebate cukai sama ada layak atau tidak layak. Kemudian barulah kita akan dapat cukai pendapatan yang perlu dibayar untuk tahun tertentu. Okey, ini jadual iaitu kadar cukai yang telah ditetapkan oleh kerajaan dan dia berubah mengikut polisi kerajaan pada belanjawan tahunan. Okey. Seterusnya adalah ribat cukai. Ribat cukai ini adalah untuk mengurangkan cukai yang perlu dibayar. Okey, dia ada dua jenis ribat iaitu RM400 bagi pembayar cukai yang mempunyai pendapatan bercukainya tidak melebihi RM35,000 dan juga bagi warga negara beragama Islam yang telah membuat bayaran zakat ataupun fitrah. Okey, kita tengok contoh soalan. Encik Chan mempunyai jumlah pendapatan tahunan sebanyak RM52,770 pada tahun 2020. Dia mendermakan RM300 kepada badan kebajikan dan di bawah ini adalah, dalam jadual ini adalah dia punya pelepasan cukai. Jadi kena ingat, okey, kita punya formula nanti, okey, soalannya adalah hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar. Hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar bagi tahun tersebut. Okey? Jadi, penyelesaiannya adalah seperti berikut. Kita perlu cari dia punya pendapatan bercukai. Pendapatan bercukai pada formula tadi adalah jumlah pendapatan tolak dengan pengecualian cukai, tolak dengan pelepasan cukai. Ingat ya, pengecualian cukai adalah sumbangan kepada kerajaan atau organisasi. Pelepasan cukai adalah untuk diri sendiri dan keluarga. Jadi pendapatan bercukai dia adalah pendapatan tahunan dia adalah RM52,770, tolak dengan RM300 adalah sumbangan kepada organisasi dan pelepasan cukainya iaitu perbelanjaan untuk diri sendiri dan keluarga adalah sebanyak ini. Kita tolak semua, maka kita akan dapat pendapatan bercukai dia RM31,970. Seterusnya kita akan rujuk kepada kadar pendapatan bercukai tadi. Okey, RM31,970 berada di antara RM20,001 hingga RM35,000. Jadi pengiraannya adalah seperti berikut. Kita pecahkan RM20,000 pertama, cukainya adalah RM150. Okey, dan baki berikutnya adalah pada charge 3%. Okey, jadi cukai bagi RM20,000 pertama adalah RM150.
Kemudian kita cari cukai atas baki berikutnya iaitu RM31,970 tolak dengan RM20,000 yang telah di-charge di atas sini. Darab dengan kadar yang telah ditetapkan iaitu 3%. Maka kita dapat RM359.10. Okey, kemudian kita tengok ribat yang layak. Okey, ribat yang layak adalah RM400 kerana pendapatan bercukai Encik Chan kurang daripada RM35,000. Maka dia layak RM400. Maka cukai pendapatan yang perlu Encik Chan bayar ialah RM150. Okey, tambah dengan RM359.10 tolak dengan ribat RM400. Maka jumlah akhir yang perlu dibayar adalah RM109.10. Okey, seterusnya kita tengok apa itu potongan cukai bulanan PCB. Okey. Sekiranya cukai yang perlu dibayar lebih besar daripada PCB, bermaksud ada bayaran cukai yang tidak mencukupi. Maksudnya kita kena bayar bayaran tambahan kepada lembaga hasil dalam negeri. Jika kita punya cukai yang perlu dibayar kurang daripada kita punya potongan cukai bulanan, bermaksud kita telah lebih bayar cukai kepada lembaga hasil dalam negeri dan kita akan dapat baliklah duit lebihan potongan itu. Okey, jadi kita tengok contoh. Okey, gaji tahunan Encik Lim adalah RM74,000 pada tahun 2020. Dia menuntut pelepasan individu sebanyak RM9,000, insurans hayat dan KWSP RM7,000 dan insurans RM1,325 dan perbelanjaan rawatan perubatan ibu RM1,250. Okey, ingat yang ini adalah pelepasan. Okey, dia juga telah mendermakan RM1,000 kepada pusat kebajikan yang diluluskan. Derma adalah pengecualian cukai dan setiap bulan gajinya dipotong sebanyak RM180 untuk potongan cukai bulanan PCB. Soalan minta hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar bagi tahun tersebut dan soalan B, adakah Encik Lim perlu membuat bayaran baki cukai pendapatan? Okey, penyelesaiannya kita hitung dia punya pendapatan bercukai. Formulanya adalah jumlah pendapatan tolak pengecualian cukai tolak pelepasan. Okey, saya ulang lagi sekali. Jumlah pendapatan tolak pengecualian adalah derma atau sumbangan kepada kerajaan atau organisasi. Okey, jadi RM1,000 tadi dia derma dan pelepasan adalah perbelanjaan untuk sendiri dan keluarga sebanyak ini dan kita akan dapat RM54,425. Ini adalah pendapatan bercukai Encik Lim. Okey, jadi kita rujuk kepada jadual kadar bayaran cukai seperti berikut. Okey, RM50,000 pertama sebanyak RM1,800 dan baki berikutnya RM20,000, kadar 14%. Okey, jadi sama seperti langkah tadi iaitu cukai bagi RM50,000 pertama adalah RM1,800, cukai baki kita tolak dengan yang telah dibayar darab 14%, kita dapat RM619.50. Rebate dia tidak layak kerana kita ada dua jenis rebate sahaja iaitu pendapatan kurang daripada RM35,000 dan zakat atau fitrah. Jadi dia tidak layak. Jadi cukai pendapatan yang perlu dibayar kita tambah semua RM1,800 tambah RM619.50 tolak dengan rebate yang tidak layak kosong. Maka pendapatannya cukai pendapatan perlu dibayar adalah RM2,419.50. Okey, kita jawab soalan B. Soalan B, jumlah PCB yang dipotong RM180 sebulan, maka setahun RM2,160. Jadi cukai yang Cik Lim perlu bayar tadi RM2,419.50. Maksudnya dekat sini tadi cukai perlu dibayar lebih besar daripada dia punya PCB. Okey, dia ada lagi baki yang tak cukup untuk dia bayar, maka dia bayaran cukai yang tak mencukupi tu kita tolak. Maksudnya RM259.50 tu Encik Lim perlu bayar kepada lembaga hasil. Okey, seterusnya kita tengok taksiran cukai bersama dan taksiran cukai berasingan. Okey, taksiran cukai bersama adalah taksiran untuk suami isteri yang mana salah seorang sahaja membuat pentaksiran. Manakala taksiran cukai berasingan
dua-dua orang membuat taksiran secara individu. Okey. Seterusnya kita tengok contoh Encik Rajen dan isteri mendapat gaji tahunan sebanyak RM53,000 dan RM57,000. Mereka masing-masing telah mendermakan RM500 kepada badan kebajikan. Okey, dan berikut ialah pelepasan yang dituntut oleh Encik Rajen dan isteri. Okey. Soalan minta hitung jumlah cukai pendapatan bagi Encik Rajen dan isteri menggunakan cara taksiran cukai bersama dan taksiran cukai berasingan. Okey, soalan B, antara taksiran cukai bersama dengan taksiran cukai berasingan yang mana yang lebih sesuai? Dan jelaskan jawapan anda. Okey, kita tengok jadual dekat sini. Perbandingan di antara taksiran cukai bersama Cik Rajen dan isteri dan taksiran cukai berasingan. Okey, stepnya masih sama iaitu perlu mencari jumlah pendapatan tahunan, kemudian tolak dengan pengecualian iaitu sebarang derma dan sumbangan. Okey, kemudian kita tolak dengan pelepasan. Pelepasan ada had-had tertentu yang telah ditetapkan dan kita perlu ambil sehingga jumlah maksimum sahaja dan kita akan dapat pendapatan bercukai. Pendapatan bercukai, kemudian kita kira cukai dasar. Lepas kita kira cukai dasar, kita kira cukai atas baki dan kemudian kita tolak dengan ribat cukai jika layak. Jadi maka cukai pendapatan yang perlu dibayar secara bersama oleh Encik Rajen dan isteri adalah RM8,275. Taksiran cukai berasingan pula kita buat seperti sebelum tadi, contoh pertama dan contoh yang kedua. Dapatkan jumlah pendapatan, tolak dengan pengecualian dan tolak dengan pelepasan. Okey, kemudian dapat pendapatan bercukai, kemudian kita kira cukai dasar, kita kira cukai atas baki dan tolak ribat cukai jika layak. Dan seterusnya untuk isteri Cik Rajen juga sama stepnya. Dan akhir sekali kita akan dapat jumlah cukai jumlah taksiran cukai berasingan Encik Rajen dan isterinya adalah 840. Okey, jadi kita boleh jawab soalan B iaitu taksiran cukai berasingan lebih sesuai kerana lebih murah, lebih jimat. Okey, lebih rendah. Okey. Seterusnya kita akan mengira cukai jalan. Okey, cukai jalan dikenakan berdasarkan kapasiti enjin kenderaan. Maksudnya adalah semakin tinggi dia, semakin besar dia punya enjin kenderaan, semakin tinggi dia punya cukai jalan. Okey, contoh, jadual di bawah menunjukkan kadar cukai jalan kereta persendirian di Semenanjung. Okey, ini dia punya kapasiti enjin, kadar asas. Okey, Alan memiliki 2 buah kereta digunakan kereta kegunaan persendirian di Melaka dengan kapasiti enjin masing-masing adalah 859cc dan 1997cc. Hitung cukai jualan untuk kedua-dua keretanya. Okey, penyelesaiannya, cukai jalan kereta 859cc adalah RM20. Ini diambil daripada jadual. Seterusnya, kita tengok cukai jalan kereta 1997cc. Okey. RM280 diambil daripada jadual. Kemudian 1997 tolak 1800 darab dengan RM50 sen. Okey. Kemudian kita dapat jumlahnya adalah RM378.50. Okey, seterusnya kita tengok contoh untuk mengira cukai pintu. Okey, cukai pintu yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan berdasarkan lokasi dengan jenis hartanah. Formulanya senang sahaja iaitu kadar cukai pintu darab dengan nilai tahunan. Okey, jadi kita tengok contoh Marina ada sebuah rumah dekat Subangjaya. Okey, dia menerima bilangan cukai pintu daripada bil cukai pintu daripada Majlis Perbandaran Subangjaya. Nilai tahunan adalah RM6,580 dan kadar cukai pintu ialah 5%. Hitung cukai pintu yang perlu dibayar oleh Marina untuk setiap setengah tahun. Maksudnya untuk setiap setengah tahun, setahun 2 kalilah dia punya bayaran. Okay, jadi jumlah cukai pintu dia adalah 5% darab dengan RM6,580. Setahun adalah RM329. Tapi dia nak setengah tahun, jadi cukai pintu untuk setiap setengah tahun 329 bahagi 2, kita akan dapat
RM164.50. Seterusnya kita tengok cukai tanah. Okey, bagaimana mengira cukai tanah? Cukai tanah dia berdasarkan lokasi, saiz dan jenis tanah. Okey, jadi formulanya adalah kadar cukai tanah setiap unit keluasan darab dengan jumlah keluasan tanah. Okey, Cik Hamid dia ada rumah berkeluasan 130 meter persegi. Diberi bahawa kadar cukai tanah yang dikenakan ialah 43 sen setiap meter persegi. Hitung jumlah cukai tanah yang perlu dibayar oleh Cik Hamid setiap tahun. Okey, jadi kita pakai formula 43 sen darab dengan 130 meter persegi. Maka setahun dia perlu bayar RM55.90. Okey, seterusnya kita nak belajar cara untuk mengira cukai yang terakhir iaitu cukai jualan dan perkhidmatan. Okey, cukai jualan untuk barangan adalah berbeza. Okey, bergantung kepada barangan yang telah ditetapkan, dan cukai perkhidmatan ialah 6%. Cukai perkhidmatan bagi setiap kad kredit ialah RM25 setahun tetap. Okey, jadi contoh kita tengok Sofia sewa bilik hotel iaitu RM240 semalam. Sofia menginap 2 malam. Okey, diberi bahawa hotel itu mengenakan cukai perkhidmatan 6%. Hitung cukai perkhidmatan yang perlu dibayar oleh Sofia. Okey, jadi kita kira RM240 harga hotel darab 2 malam darab 6% cukai, maka cukai perkhidmatannya adalah RM28.80. Okey, seterusnya adalah pada standard pembelajaran yang terakhir iaitu 4.1.4 menyelesaikan masalah melibatkan percukaian. Okey, contoh diberi Sabrina mempunyai pendapatan bercukai RM30,633 pada tahun 2020. Dia telah membayar zakat RM230 pada tahun tersebut. Berapakah jumlah ribat cukai Sabrina? Dan B adalah hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Sabrina. Okey, penyelesaiannya adalah kita tengok pendapatan bercukai dia RM30,633 dan dia bayar zakat. Okey, zakat itu dia punya ribat iaitu RM230. Okey. Kemudian kita tengok soalan dia nak tentukan ribet zakat dan ribet pendapatan bercukai. Okey, hitung cukai pendapatan dengan merujuk jumlah kadar cukai. Okey, jadi sama seperti tadi. Kira jumlah ribat cukai Sabrina RM400. Dia dapat RM400 kerana dia punya pendapatan bercukai kurang daripada RM35,000. Dia dapat RM400 dan dia bayar zakat RM230. Jadi ribet cukai untuk Sabrina adalah RM630. Dan soalan B, berapakah cukai pendapatan yang perlu dibayar? Stepnya masih sama. Okey, kita tengok bagi RM20,000 pertama RM150. Ini refer kepada jadual, dan cukai atas baki berikutnya refer jadual darab dengan 3%, kita dapat RM318.99. Cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Sabrina 150 tambah dengan RM318.99 dan tolak dengan ribat yang dia dapat RM630. Baki jawapannya adalah negatif RM161.01. Okey, rebate yang berlebihan tidak akan dibayar balik kepada pembayar cukai. Jadi dia tidak perlu bayar apa-apa cukai lah, RM0. Okey. Jadi sampai di sini sahaja kita punya video. Terima kasih daripada saya dan juga tim penghasilan video matematik dari SMK Datuk Bendahara CM Yusof, iaitu Puan Nur Hamira, Cik Nur Hazimah dan Puan Rohidah binti Saleh. Bye.